Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Abdul Razak bin Muhyiddin daripada Lembaga Pendidikan Nanas Malaysia. So, saya berkhidmat baru je lagi, baru 15 tahun dekat Lembaga Nas ni. Jadi, pengalaman saya tu taklah banyak sangat, tapi bolehlah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan lah, khusus asas tanaman nanas ni. Biasanya khusus ni kita buat 3 hari 2 malam. Tapi dengan masa yang terhad ni saya cubalah untuk cover semua tajuk daripada penyediaan kawasan ni sampailah ke takat mana yang kita boleh pergilah ikut kita punya modul ni. Tuan-tuan Okey, kita pergi ke modul 2. Dalam modul 2 ni kita ada penyediaan kawasan, pemilihan, penggeredan dan rawatan benih yang tuan-tuan perlu lakukan sebelum kita memulakan aktiviti penanaman, dan penjelasan tentang aktiviti penanaman dan kaedah atau sistem tanaman lah. Nenas, untuk tanaman nenas ni tuan-tuan pada saya lah, pemilihan kawasan tu adalah sangat penting. Sebab pemilihan kawasan ni dialah yang akan menentukan susah, sukar atau senangnya urusan tuan-tuan untuk menanam satu-satu jenis tanaman. Okey. Selain daripada pemilihan tapak yang betul, tuan-tuan juga perlu ambil kira faktor-faktor keadaan tanah tersebut sebelum tuan-tuan mulakan projek tu. Kawasan tu hutan ke, ataupun memang kawasan pertanian, ataupun di tengah-tengah bandar. Okey. Ada akses, senang sumber air, ada banjir ke tak banjir, salirannya bagus ataupun tak bagus, jenis tanahnya macam mana. Itu adalah faktor-faktor yang akan menentukan, boleh menentukan pertumbuhan pokok nenas tuan-tuan tu optimum lah. Okay. Selain daripada tu, pemilihan tapak ni juga berkait rapat dengan pengurusan perosak. Jadi pengurusan perosak nanti tajuk last nanti, taklah last, tajuk akhir nanti. Bolehlah tuan-tuan, dia akan relate dengan pemilihan tapak tu. Kerana tapak tu tuan-tuan, kita kena pilih kawasan tu, kita kena pastilah adakah kawasan tersebut memang memang koloni serangganya banyak, berapa banyak jenis serangga. Sebab dengan meningkatnya suhu sekarang ni, suhu di Malaysia ni dah meningkat tak macam dulu. Jadi semakin panas di tanah-tanah ni, serangga adalah semakin aktif. So sekarang ni ada berbagai jenis penyakit, bukan penyakit, ada serangan-serangan serangga yang menyebabkan buah-buah nenas kita ni dia punya grade tu turun. Jadi itu antara benda-benda yang perlu kita ambil tahu secara awal lah, daripada peringkat awal. Okey. Okey, selain tu kita boleh masuk kepada kawasan satulah, penyediaan kawasan. Okey. Penyediaan kawasan ni setelah tuan-tuan pilih tanah tapak yang tuan-tuan rasa sesuai untuk dijadikan tapak projek tuan-tuan tu, tuan-tuan kena tengoklah. Ada biasanya kalau di Lembaga Nanas ni kita bezakan dengan 3 lah, sama ada tanam baru, tanam semula, tanam baru ataupun tanam semula lah, untuk dua projek lah. Biasanya kalau tuan-tuan yang baru berkecimpung dengan tanaman nanas ni, kita dalam kategori tanam baru lah. Tanam baru ni kerja-kerjanya banyak sikit, sebab dia akan bermula daripada zero lah, daripada pembersihan tapak, staking, tebang, tebas pokok hutan, buang gaharu, buang cendana, buang balau, buang durian, sebab nak tanam nenas kan. Jadi kita ada, selepas tu selain daripada tanam baru tu, kita tanam nenas, tanam semula. Tanam semula ni kita kategorikan adalah untuk kebun-kebun nenas yang replanting. Maknanya kebun-kebun nenas yang telah bertanam nenas dan dia nak meneruskan untuk musim kedua, ketiga dan seterusnya lah. Okey.
Selain daripada itu, ada kerja-kerja awal juga adalah penyediaan bahan tanaman dan juga penanaman. Okey. Okey, penyediaan kawasan tuan-tuan perlu dilaksanakan dengan sempurna. Kecuaian mengakibatkan kesukaran dan masalah pengurusan kebun. Kenal pasti kesesuaian tanah, pH-nya, sumber airnya. Okey, perancangan kewangan projek. Kenal pasti ancaman sekitar. Kenal pasti logistik. Okey. Apa itu pelaksanaan penyediaan kawasan yang sempurna? Okey, apa itu kecuaian dalam penyediaan kawasan? Okey, macam saya cakap tadi lah, maknanya kawasan yang tuan-tuan pilih tu perlulah tepat. Okey, adakah kawasan itu paya? Adakah perlu batas yang tinggi? Adakah tuan-tuan perlu menyediakan parit yang besar? Parit utama, parit jejari, okey, parit secondary, saliran air ke sungai utama. Tuan-tuan perlu lihatlah kawasan-kawasan kebun. Okey. Biasanya nenas ni yang tuan-tuan boleh perempuan tuan-puan tahu, biasanya nenas ditanam di tanah gambut. Tapi nenas juga boleh ditanam di tanah mineral, tiada masalah. Kualiti nenas di tanah mineral juga adalah dikatakan lebih baik daripada di tanah gambut. Okey. Jadi penyediaan kawasan di tanah mineral dan di tanah gambut adalah berbeza. Selain daripada kawasan tanah gambut tidak boleh kita masukkan dengan jentera-jentera berat, tanah gambut juga tanah gambut juga perlu kita buatkan saliran-saliran air untuk level air itu turun pada kadar yang sesuai untuk pertumbuhan nenas. Okey, berbeza dengan tanah mineral. Tanah mineral kalau mengikut pada kecerunan yang sesuai, tuan-tuan tidak perlukan sistem saliran seperti parit utama, kecuali parit keliling itu pun adalah untuk lebih kepada sistem kawalan makhluk perosak. Contohnya seperti haiwan-haiwan liar lah. Okey. Kena pasti kesesuaian tanah. pH tanah tuan-tuan pH tanah yang paling sesuai biasanya 6 lah. pH 6, 5.5 ke 6. Itu adalah yang sesuai. Tapi nenas ni special dia boleh tumbuh di tanah gambut yang pH-nya 4. Ada kajian mengatakan 3 dan 3.5 masih sesuai untuk tanaman nenas, tapi pertumbuhan nenas di tanah yang berasid tinggi perlu pengurusan yang special lah. Hanya yang biasa je, yang telah expert dalam hal-hal tersebut boleh menguruskan tanaman nenas di tanah gambut. Biasanya orang akan cakap tanah gambut ni memang untuk nenas je. Sebenarnya bukan, sebab tanah gambut ni tidak ada tanaman lain yang sesuai dengan dia. Okey, kalau kita tanam getah di tanah gambut, dia akan jadi macam pokok bakau tu, akar berceganah. Okey, kalau kita tanam tanam sawit di tanah gambut, pokoknya tidak akan tumbuh tegak. Pokoknya akan sengit, tidak selari lah. Okey. Itulah kenapa kebanyakan nenas ditanam di tanah gambut. Tapi kesesuaian pH tu antara 5.5 hingga 6 adalah untuk pertumbuhan yang baiklah pada pokok nenas. Okey, selain daripada itu, perancangan kewangan dan perancangan projek adalah sangat perlu, terutama untuk projek-projek yang berskala besar. Jadi tuan-tuan, untuk projek nenas ni biasanya kalau tuan-tuan nakkan keuntungan, tanaman nenas ni biasanya perlu ditanam dengan jumlah acreage-nya 5 ekar ke atas, baru kita boleh dapat pulangan yang
saya rasa ada bersesuaian lah. Kira macam kalau tuan-tuan buat projek dalam 1 ekar ataupun 2 ekar, pulangan nenas, pulangan hasil dia tu untuk makan sendiri bolehlah, tidaklah kata dia punya keuntungan tu besar sangat. Okey, jadi kenal pasti perancangan kewangan dan perancangan projek. Berapa lama tuan-tuan nak jalankan projek tanaman nenas tu? Okey, 10 tahun, 5 tahun, 1 musim, 2 musim, 30 musim. Adakah dia akan jadi projek keluarga ataupun projek korporat? Kita perlu tengok sebab dia melibatkan modal yang berbeza-beza. Okey, kenal pasti ancaman sekitar. Okey, adakah di sekitar kawasan tapak tuan-tuan tu ada hutan yang melibatkan haiwan-haiwan liar, babi hutan, gajah, okey, atau adakah di sekeliling tapak tuan-tuan tu, tapak yang tuan-tuan pilih tu, adakah memang kawasan pertanian? Kalau kawasan pertanian, apa racun orang sebelah guna? Okey, bila masa kebun-kebun sebelah tu menggunakan racun? Kerana bila racun ni dia bila melibatkan angin. Kawasan tanaman nenas ni adalah boleh dikategorikan kawasan yang lapang, so angin akan bertiup tak tentu hala, tak tentu arah. So kalau sekiranya sekeliling tuan-tuan kebun di sekeliling tu menggunakan racun terkena kepada pokok nenas tuan-tuan, dia boleh menyebabkan kerugian. So itu adalah faktor-faktor yang tuan-tuan kena pastilah. Okey, kena pasti logistik dan pemasaran. Okey, untuk pemasaran dan laluan jentera-jentera sekiranya perlu masuk ke kebun tuan-tuan lah. Okey. Okey, ni penyediaan tapak tanam barulah. Penyediaan tapak tanam baru melibatkan kerja-kerja pembersihan kawasan, semak, belukar, hutan, okey, kebun durian. Tadilah macam saya cakap tadi. Kalau ada gaharu ke, ada cendana, ada balau, merbau, semua kita dah potong semua. Okey, bolehlah. Selepas tu pembinaan jalan, pembinaan parit. Okey, tereskan, sama ada perlu diteres atau tak perlu teres, perlu dilevelkan ataupun tak, staking tanah macam mana. Okey, plotkan terus tuan-tuan punya peta. Okey, biasanya kalau tanah mineral memang perlukan aktiviti membajak lah, piring, putar dan batas. Tanah gambut tidak perlukan aktiviti membajak, tetapi kalau gambut cetek, gambut yang telah bercampur dengan liat, tuan-tuan digalakkan jugalah buat aktiviti membajak ni menggunakan jentera-jentera yang ringan yang boleh masuk lah. Okay. Dan penyediaan tapak tanaman perlu kita tanam, nanti kita akan sentuh macam mana kita nak buat lining tanaman nenas tu, dan juga aktiviti penanaman, berapa banyak nanti yang tuan-tuan perlukan tenaga kerja untuk menanam. Pada tanaman nenas ni ada 2 peringkat utama yang perlu, iaitu pada peringkat penanaman dan juga peringkat tuai. Okey, dia memerlukan tenaga kerja yang ramai. Okey, sebab penanaman ni kita perlu catch up masa, kita perlu kejar masa, berapa lama kita nak siapkan saiz kebun kita tu, 5 ekar, 10 ekar. Okey, sebab perlu ada masa dan juga tenaga kerja yang kita ada sekarang ni tidak semua profesional. Jadi dia makan masa sebenarnya. Tanam nenas ni kalau yang saya pernah jumpa setakat ni, kalau biasa je lebih kurang dalam 1,000-2,000 seorang satu hari. Tapi dia akan rugilah tuan-tuan, sebab 1 ekar tu kita tanam 17,000 kan. Kalau satu hari 1,000, takkan nak tanam seekar 17 hari baru siap. Jadi macam tak relevan lah benda tu. So sekarang ni kalau yang expert, biasanya saya pernah nampak yang expert boleh tanam dalam satu orang 1,000, satu orang 8,000, 5,000 ke 8,000 satu hari.
untuk tenaga kerja lah. Jadi tuan-tuan kena cari tenaga kerja yang bersesuaian dengan kemampuan tuan-tuan punya saiz tapak, saiz ladang tu. Okey. Selain daripada itu, sumber kewangan yang kukuh lah. Ini adalah antara faktor yang menyebabkan satu-satu projek tanaman nenas ni gagal. Sebab tanaman nenas ni dia macam telah dibagi tahu tadi, dia memerlukan masa sepanjang 1 tahun untuk dia berhasil. Daripada tanam tu je modal dah berapa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bersihkan hutan, daripada bersih sampai tanam tu memang sampai harvest tu memang masanya adalah panjang lah. Jadi yang tu nanti kita akan cerita di sebelah petang, tajuk analisis kewangan. Okey. Kemudian penyediaan tapak tanam semula. Tanam semula ni biasanya dia adalah kuranglah, dia cuma menyambung projek daripada tanam baru tadi, sekiranya tuan-tuan hendak menggunakan semulalah tapak tu. Okey, 3 peringkat kerja utama: pembersihan kawasan, tebang, tebas racun dan bakar. Ini sekiranya perlulah. Okey, membuat jalan, parit, membuat teres sekiranya berbukit. Okey, kalau kecerunannya melebihi berapa darjah tuan-tuan? Okey, 5 darjah, 2 darjah, tuan-tuan ni lah kena tengoklah. Jangan sampai kawasan tuan-tuan tu 45 darjah. Kalau 45 darjah tu rasa 45 darjah ke atas tu dah tak sesuai sangatlah. Okey. Okey, sekiranya tuan-tuan memilih tanah mineral, perlulah tuan-tuan piring, putar dan batas. Penyediaan batas tu sangat pentinglah di tanah mineral. Okey, selain daripada untuk pengairan, dianya juga adalah untuk pertumbuhan akar pokok yang lebih baik. Okey, ni tuan-tuan perlu pilih kawasan yang betul-betul lah. Janganlah tuan-tuan ada nampak label kuning tu macam berlaku di laut tu, berlaku di laut Pahang tu. Kita tak naklah perkebunan nenas juga terpalit dengan isu-isu yang seperti itu. Okey, kawasan hak milik koperasi ni memang sekiranya ada kawasan-kawasan yang sebegini, tuan-tuan bolehlah sewa, dapatkan kertas kerja yang betul-betul dapat mempertahankan hak tuan-tuan lah. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh kawasan kalau tuan-tuan teruskan usaha di kawasan-kawasan ni yang ada risikonya agak tinggilah. Ini kira tidak sesuai lah. Okey, tuan-tuan Okey, tuan-tuan, penggunaan racun untuk racun rumpai. Setelah siap tapak tuan-tuan nak mulakan penanaman. Jadi sebelum penanaman ni tuan-tuan, seelok-eloknya adalah dicadangkan tuan-tuan meracun dulu kawasan yang hendak ditanam supaya untuk kawalan rumpai. Okey, sekiranya tuan-tuan menggunakan racun dengan AI glyphosate, dia dikatakan dapat mengawal rumpai untuk jangka masa 6 bulan, 4 ke 6 bulan. Jadi pertumbuhan pokok tuan-tuan tu tidaklah diganggu dengan pertumbuhan rumpai. Sebelum tanam kita galakkan tuan-tuan meracun dululah. Okey. Untuk perhatian juga, paraquat telah diharamkan oleh Jabatan Pertanian bermula 1 Januari 2020. Jadi yang ada di pasaran ni, sekiranya tuan-tuan boleh lagi dapat racun paraquat ni, dia adalah stok terakhir lah. Dah tidak ada lagi import paraquat daripada mana-mana negara pembuat paraquat ke Malaysia bermula 1 Januari 2020. Okey. Okey. Ini adalah kerja-kerja selepas tanam, selepas tuai untuk aktiviti tanam baru. Sekiranya telah
tuan-tuan telah aktiviti menuai telah dijalankan. Ini adalah antara kaedah-kaedahnya lah. Okey, tuan-tuan perlu musnahkan pokok induk setelah benih dikeluarkan. Anak benih suluh tadi yang suluh tangkai, suluh angin, suluh udara tu, tuan-tuan dah keluarkan selepas harvest. So ini adalah aktiviti untuk memusnahkan induk lama untuk ditukar kepada anak benih yang baru. Okey, setelah diracun kita bakar. Okey, aktiviti membakar ni juga kita sekarang dah tidak galakkan sebab dia berkait dengan alam sekitar lah. Tuan-tuan boleh dikenakan denda oleh Jabatan Alam Sekitar sekira melakukan aktiviti pembakaran secara besar-besaran macam inilah. Untuk ladang nenas ni dikatakan boleh mohon permit khas untuk aktiviti membakar ni dengan Jabatan Alam Sekitar. Tapi saya pun tak pasti, ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh, ada kata boleh dapat, ada kata tak dapat. Tu tuan-tuan perlu berhubung dengan Jabatan Alam Sekitar lah. Aktiviti membakar ni sebenarnya adalah lebih baik kepada tanah yang ditanam nenas sebab bila aktiviti membakar ni dibuat, segala hama, binatang-binatang, serangga-serangga kecil dan juga bakteria-bakteria yang ada dalam tanah ni dia mereput lah. Jadi aktiviti ni sangat sesuai untuk tanaman nenas sebenarnya. Untuk aktiviti tanam semula selain daripada aktiviti kita membiarkan pokok lama ni mereput secara semula jadi. Tapi itulah Jabatan Alam Sekitar tak bagi. Mungkin kita perlu ada solusi yang lain lah untuk ni. Kita juga sedang memerhatikan beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah pokok induk tua ni. Okey, untuk tanam semula biasanya selepas dibakar, pokok-pokok baru tu kita dah tak perlu lining . Kita cuma perlu tanam di sini. Mengikut je tunggu-tunggu lama ni. Sekejap tuan-tuan . Okey, ni adalah pembinaan parit di tanah gambut. Sekiranya perlulah. Sekiranya perlu, ini adalah aktiviti yang tuan-tuan perlu lihat. Sekiranya water level terlampau tinggi, tuan-tuan perlu buatlah parit utama, parit sekunder, parit jejari ni tuan-tuan perlu banyakkan. Okey. Ni kalau tuan-tuan tengok jalan adalah lebih tinggi daripada kawasan bertanam. Okey, parit ni juga adalah tinggi. Daripada tanaman ni tuan-tuan, daripada tanaman ni hingga ke bawah ni lebih kurang 3 kaki lah dengan paras air. Okey, kerana akar pokok nenas ni dikatakan akar pokok nenas ni tuan-tuan boleh memanjang sehingga 2,5 kaki, 3 kaki. Jadi paras air tu tuan-tuan perlu selaraskanlah dengan akar kerana akar pokok nenas tidak boleh terendam lama melebihi 48 jam kerana dia akan mereput dan merosakkan pokok nenas lah. Okey tuan-tuan. Okey, ni adalah kerja-kerja utama di tanah mineral lah. Membajak tanah, menggembur, membatas, meracun, perlu meracun sebelum menanam, perparitan dan saliran keliling sekiranya tanah tersebut adalah bekas, contohnya bekas sawah, tanah mineral yang bekas sawah ataupun di kawasan-kawasan yang agak rendah, perlulah tuan-tuan rendahkan lagi level air itu bersesuaian dengan pertumbuhan akar nenas dan juga sungkupan. Di tanah mineral kita menggalakkan pengusaha-pengusaha menggunakan sungkupan silver shine bagi tujuan kawalan rumpai.
Sungkupan ni tuan-tuan pada peringkat awal memang modalnya agak tinggi sedikit, tetapi dia boleh mengurangkan modal di pertengahan projek. Kerana di pertengahan projek tu tuan-tuan perlu ada kerja-kerja merumput. Jadi Silver Shine ini dapat mengurangkan tenaga kerja untuk merumput lah. Jadi kos untuk merumput, tuan-tuan tidak perlu keluarkan kos untuk merumput sekiranya kawasan tuan-tuan tu diserang rumpai yang berleluasa lah. Itu biasanya kalau tuan-tuan menggunakan sistem 3T, memang rumpai tu akan agak berleluasa lah. Yeah. Jadi plastik sungkupan ni di pertengahan projek tu dapat menyelamatkan lah. Walaupun dia di permulaan ni modalnya agak tinggi, tapi sekiranya tuan-tuan buat pengiraan menggunakan tenaga kerja di pertengahan projek untuk membersihkan rumpai adalah lebih mahal daripada tuan-tuan mengeluarkan modal awal untuk sungkupan. Okey. Okey, ini proses membajak tanah mineral tuan-tuan. Tanah ni tuan-tuan biasanya perlu bertekstur tanah ni tuan-tuan perlu haluskan sehalus yang boleh lah. Biasanya kita akan roto lebih daripada 3 kali dan juga kita bajak piring lebih daripada 3 kali dan juga roto pun lebih daripada 3 kali. Untuk mendapatkan tekstur yang betul-betul lembut untuk pertumbuhan akar pokok nanas. Akar pokok nanas ni sangat halus tuan-tuan. Dia jadi kalau tanah tu terlampau padat, dia agak sukar untuk memanjang lah. Jadi sekiranya dia tak dapat berkembang dengan baik, so pengambilan nutrien pada tanah tu bermasalah untuk pokok tu. Jadi pertumbuhan pokok tuan-tuan pertumbuhan pokok tuan-tuan tu terbantulah. Saya cerita, okey. Sekiranya tanah tuan-tuan begini, ia adalah masih tidak sesuai. Okey. Adakah tuan-tuan perlu kapur sekiranya tanah sebegini tuan-tuan? Okey, pengapuran tu pengapuran pada tanah mineral boleh tuan-tuan buat bersesuaian. Guna yang murah-murah je tuan-tuan, pakai JML je. Tak payah pakai dolomite. Dia tinggi, terlampau tinggi kos, dia akan macam mana. Nanti tuan-tuan akan tengok pada tajuk implikasi kewangan tadi tu. Kalau tuan-tuan menggunakan banyak produk-produk yang mahal, so tuan-tuan akan nampak lah. Okay. Kadar perkapuran ni yang disyorkan lah, seperti yang disyorkan oleh Jabatan Pertanian. Okay, sekiranya ada soalan boleh tinggalkan di ruang chat lah. Kita akan cuba menjawab. Okey. Okey, tuan-tuan perlu dibuat batas untuk tanah mineral. Tuan-tuan tengok ni cukup halus tanah tu. Okey, batas yang kita cadangkan adalah setinggi 2 kaki. Kerana kalau tuan-tuan buat sekaki saja, tempoh masa tanaman nanas ni setahun tuan-tuan. Dalam masa setahun tu, kalau batas tuan-tuan 1 kaki, cukup setahun, batas tuan-tuan tu akan flat semula. Okey, dia akan flat semula. Jadi kita cadangkan tuan-tuan buat batas setinggi yang boleh lah, 2 kaki. 2 kaki, jadi sepanjang tempoh projek tuan-tuan tu, sekiranya setahun, dia masih ada lagi berbentuk batas lah. Okey. Okey, jika digembur, perlulah digembur sedemikian rupa tuan-tuan. Ini adalah untuk pertumbuhan akar pokok nanas yang baiklah. Okey. Kita masuk kepada sumber benih. Maaf tuan-tuan, kalau tidak nampak dengan jelas, tuan-tuan boleh tinggalkan komen ataupun pertanyaan di ruang chat. Kita akan cuba balas dengan sebaiknya. Sebab saya faham slide ni ada yang kita edit terpaksa potong daripada slide asal. Kerana khusus 3 hari 2 malam kita nak buat 8 jam memang tak cukup lah tuan-tuan. Saya tak maaf banyak. Okey, sumber benih tuan-tuan. Sumber benih dan sulur. Okey, biasanya
ada sulur ni seperti yang tuan-tuan tahu tadi, Cik Hairul dah bagi tahu, kita ada saka. Dia bukan saka tuan-tuan, bukan SAKA ni, dia SUCKER, saka. Dia bukan saka yang ni bahaya ni tuan-tuan, yang dia saka. Okay, so kita ada sulur angin, sulur tanah, sulur tangkai dan juga jambul lah, mengikut variety mana yang banyak. Tapi yang paling banyak, yang tadi saya dah jawab dalam chat, yang paling banyak dan paling mudah untuk didapati adalah sulur angin. Kerana satu induk dapat mengeluarkan lebih kurang dalam 12 benih secara berperingkat lah. Dia bukan keluar sekali serentak 12 tuan-tuan. Dia keluar berperingkat. Dia keluar berperingkat. Lebih kurang secara puratanya satu pokok tu dalam 10 ataupun 12 benih. Dalam masa tempoh yang tertentu lah. Okay. Untuk mencapai saiz 15 cm dan juga satu kaki tinggi 15 cm ukur lilit. Dia ada jangka masa yang tertentu lah. Itu adalah tunas sulur daripada pokok yang selepas kita tuai, kita cantas, dia akan keluar sulur lah. Selain daripada sumber sulur tampang di pokok pokok induk tu, benih-benih nenas juga boleh disemai tuan-tuan. Sekiranya telah habis tempoh masa pokok-pokok induk yang tuan-tuan ambil benih sulur angin tadi, kita cabut, tunggul-tunggul nenas tu boleh kita potong, ataupun benih-benih tua, benih-benih yang melebihi umur 8 bulan, 6 bulan ke atas, yang mempunyai ukur lilit lebih daripada 30 cm. Benih-benih tu tuan-tuan boleh belah untuk kita semai, jadikan dia anak benih yang lain. Sebab kalau anak benih yang melebihi 25 cm ukur lilit ni tuan-tuan, kalau kita tanam boleh tuan-tuan, tapi dia memerlukan penjagaan khas. Ni memang special lah tuan-tuan, yang expert je boleh buat benda-benda macam ni. Kalau benih-benih besar 25 cm, 30 cm ni, dia boleh memendekkan jangka masa pengeluaran hasil. Tapi kalau dengan penjagaan yang betul lah. Kalau tuan-tuan tidak menggunakan boleh nak tanam tu, takut-takut hari ni tanam, minggu depan dia dah berbuah. So tapi buahnya kecil lah. Okay. Okay, benih daripada tapak semaian ni tuan-tuan perlu kita semai. Kemudian perlu juga ada jangka masa tertentu untuk kita tuai daripada tapak semaian tu untuk kita alih ke tapak penanaman kita tu. Selain daripada benih-benih dua ni, ada satu lagi benih, tisu didik atau tissue culture. Okey tuan-tuan, tissue culture ni kita mempunyai beberapa isu lah, terutama sekali dengan MD2. Okey, MD2 ni tuan-tuan, lembaga nenas tidak mengiktiraf. Even Jabatan Pertanian pun kita dah advise, maknanya Jabatan Pertanian juga bersetuju benih tisu didik untuk variety MD2 adalah tidak dapat kita sahkan ketulinannya, so kita tidak iktiraf benih tisu didik variety MD2. Okay. Kenapa kita tak iktiraf tuan-tuan? Benih tissue culture daripada jenis hybrid ni tuan-tuan kita tak tahu genetik dia yang mana. Dia pokok itu sendiri telah di hybrid. Hybrid tu adalah campuran. Jadi sekiranya dia dibuat tissue culture, tisu didik, dia tidak mengikut kepada ibu, dia mengikut kepada genetik yang telah dikacukkan pada MD2 tu. Jadi dia simulclonal variation, dia menjadi variation Kristu. Dia tidak mengikut kepada pokok induk MD2. Jadi ada masalah di situlah. Okay tuan-tuan Okay, penanaman nenas ni perlukan sumber yang banyak lah. Okay. Untuk 1 ekar tu lebih kurang dalam 12,000 ke 20,000. Bergantung kepada kepakaran tuan-tuan dan juga saiz tanaman tuan-tuan tu. Di antara 1 ekar tanaman nenas, 1 ekar tanah tu kita boleh muatkan antara 12,000 sehingga 22,000 anak benih. Okey.
Nanti kita akan tengoklah macam mana kita buat kiraan kiraan jumlah anak benih dalam 1 ekar. Okey. Okey, ni suluk udara. Suluk udara adalah benih yang tumbuh di celah-celah daun di antara pangkal sampai ke tangkai buah. Okey, suluk tanah kita kirakan dia suluk tanah sekiranya dia tumbuh di sebelah pangkal. Okey, di sebelah pangkal pokok nanas. Sekiranya dia tumbuh pada paras tanah, tetapi dia masih tumbuh di pada induk pokok nanas tu, dia masih dikirakan suluk udara. Okey, suluk tanah ni dia terpisah daripada induk. Okey. Selain tu ada juga suluk tangkai dan jambul. Okey, suluk tangkai dan jambul ni tuan-tuan mengikut variety lah. Bukan semua variety nanas ada suluk tangkai, tetapi jambul semua variety nanas ada jambul lah. Tuan-tuan masih boleh gunakan jambul ni sebagai sumber tanaman. Tapi tuan-tuan, jambul ni satu pokok satu je lah. Tuan-tuan perlukan jumlah yang banyak lah kalau untuk memenuhkan 1 ekar tu dengan jambul. Okey. Okey, ini adalah benih semayan. Ini contoh semayan yang dibuat. Benih itu dipotong tuan-tuan ya dengan ukur lilit lebih kurang 3 inci kali 2 inci gitu. Jadi untuk semayan benih ni kita buat ada tempoh masanya lah. Okey. Sebelum kita dapat alih ke tapak. Ciri suluk yang sihat adalah suluk itu mestilah dari pokok induk yang sihat dan subur. Jadi sebenarnya kita sebagai pembeli benih lah ya, pengguna benih ke pembeli benih lah. Okey. Sebenarnya kita perlu tahu daripada mana sumber suluk kita, tuan-tuan. Suluk tu kalau boleh biarlah daripada kebun-kebun yang kita kenal. Kebun-kebun tu kita tahu memang tak ada penyakit. Macam saya rasa tuan-tuan tahulah penyakit-penyakit nanas ya. Saya rasa dalam ramai-ramai ni mesti ada yang dah bertanam nanas apa semua kan. Okey, suluk daripada pokok induk yang sihat dan subur. Okey, ciri-ciri pokok. Sebab tu tuan-tuan kena pergi tengok sebelum membeli benih-benih nanas ni, tuan-tuan perlu hadir ke kebun. Tuan-tuan perlu tengok kebun tu adakah dia berpenyakit, adakah benih yang akan dijual kepada tuan-tuan tu daripada kawasan yang betul-betul sihat, ataupun dia memang ambil benih kawasan yang kira pakai kulhum je, semua sauk ujung-ujung kebun yang kena racun dengan jiran sebelah ke, yang kawasan bertakung air pun dia ambil juga jual. Memang kalau mula-mula benih tu memang subur, tapi dah selepas 2-3 bulan kita tanam, pertumbuhan pokok tu tidak berapa cantik. Jadi adalah lebih baik tuan-tuan tahu daripada mana sumber suluk-suluk nanas tuan-tuan tu hadir datang. Okay. Antara ciri-ciri lain juga, pokoknya bertangkai pendek dan tegap. Okay. Buahnya mestilah berjambul tunggal. Okay. Biasanya kita akan ambil dari pokok-pokok yang berbuahnya jambul tunggal lah. Kerana ada pokok-pokok nanas ni yang kita panggil multiple crown. Jambulnya tu lebih daripada satu. Even kalau kira pun melebihi 100. Ada juga yang begitu, yang berbentuk-bentuk yang ganjil-ganjil itulah yang ada viral sebelum-sebelum ni. Okey. Sumber benih itu juga mestilah daripada ladang yang mempunyai rekod penghasilan yang baik dan bebas penyakit. Okay, adalah lebih baik tuan-tuan tahulah siapa pengusaha-pengusaha yang membekalkan suluk-suluk nanas kepada tuan-tuan. Okey. Okay, penggradan suluk. Okay, suluk ni biasanya kita dah tetapkanlah, ada pun kita dah
sudah dapat pun persigilan ISO untuk saiz dan grade suluh benih ni lah, benih nanas. Tuan-tuan boleh rujuk dengan ISO lah. Okey, Malaysian ISO lah. Okey, Malaysian Standard. Malaysian Standard. Ada ukuran di situ. Tapi yang mengikut ukuran yang berada dalam pada slide ni lah. Okey, sekiranya sekiranya saiz benih yang tuan-tuan terima tu melebihi bersaiz 24 inci, dia adalah kategori besar lah. Sederhana bersaiz 18 inci, sekiranya kecil 12 inci lah. Tapi kita ambil biasanya kita akan ambil saiz 15 inci dan ke atas. Okay, sekiranya tuan-tuan dapat saiz-saiz yang 12 inci ni, maaf. Okay. Besar ni 24 inci ni dia panjang dia. Okay. Ukur lilit dia antara 10 hingga 15 cm. Sekiranya melebihi 15 cm tu memang ekstra besar lah. Dah lah dia 2 kaki panjang. Lepas tu dia dapat pula 20 cm besar. Memang besar lah benih tu. Okay. Tapi biasanya saiz benih adalah lebih kurang 10 cm, 10 cm ke 15 cm ukur lilit, dan juga panjangnya antara 1 kaki hingga 2 kaki lah. 1 kaki tu 12 inci, 30 cm hingga ke 60 cm 2 kaki. Jadi benih yang saiz 1 kaki dan berukuran 15 cm adalah grade saiz suluh yang biasa tuan-tuan akan dapat, yang pengusaha-pengusaha keluarkan lah. Sebab itu adalah saiz yang paling cepat dalam masa lebih kurang umur benih tu adalah 4 bulan, 3 bulan ataupun 4 bulan. Saiz itulah saiz 15 cm dan juga 1 kaki tinggi. Umur pokok tu lah. Okey, tujuan penggradan ni, sekiranya tuan-tuan membeli benih-benih ni secara pukal, okey, dalam jumlah yang banyak, penerimaan tuan-tuan 15,000, 25,000 sekali penghantaran. Jadi di dalam penghantaran tu biasanya dia akan bercampur-campur. Jadi apa yang tuan-tuan perlu buat atau pertama-tamanya adalah tuan-tuan perlu asingkan benih-benih yang bercampur tadi itu mengikut saiz-saiz yang telah kita dapatkan tadi tu, besar, sederhana dan kecil. Okey. Tujuannya penggradan suluh ni adalah untuk kita tanam tu mengikut saiz dia, tuan-tuan. Okey. Tumbuhan pokok tu biar yang saiz kaki semua. Yang saiz 2 kaki semua. Okey, jadi tuan-tuan akan nampak pertumbuhan pokok tu adalah sekata. Sekiranya tuan-tuan campur besar kecil dalam satu lorong tanaman nanas, katalah lorong tuan-tuan tu 2 rantai, 2 rantai 120 kaki kurang lebih. 120 lebih kurang lah, satu rantai 66 kaki. Satu rantai 66 kaki, kira batas, kalau batas tuan-tuan tu 60 kaki. Tuan-tuan campur tanaman tuan tu besar kecil tak ikut pada dia punya grade. Tuan-tuan akan nampak, akan sukar untuk membuat menguruskan tanaman tuan-tuan. Okey. Jadi bila kita tanam tu siap-siap dah daripada awal lagi, kita dah grade, kita dah asingkan daripada awal. Jadi memudahkan kerja kita untuk pengurusan tanaman nanas. Okey. Saya rasa slide tu katanya ada yang kata tak berubah. Tak berubah? Tak bergerak slide dia. Ya, saya baru ubah. Sekejap. Ada okey ke ni? Sekarang ni dia dekat pemilihan bahan tanaman satu. Boleh. Ciri-ciri sebentar. dari pokok. Sebentar tadi pause. Stop slide. Pause. Okey. Ni stop slide. Apa? Berhenti ni. Slide tu kau. Resume share. Pemilihan bahan tanaman satu. Oh, yang ni lah. Ya. Okey, yang ni berubah.
Ya, okey, alright. Baru masuk dulu. Yang tadi saya bulan cerita Juli. yang inilah tuan-tuan mana yang tak dapat tadi tu, yang tak dapat size dan grade tu, ini adalah slide yang menunjukkan size dan grade dulu lah. Okey, 24 inci itu adalah besar, 2 kaki panjang, 18 inci sekaki setengah, dan 12 inci satu kaki panjang. Ukur lilitnya tuan-tuan, minimum kita ambil 15 cm lah. Sekiranya 15 cm tu lebih kurang besar ni lah, 15 cm. Okey. Kalau tuan-tuan dapat benih yang besar-besar gini, tuan-tuan tengok dia macam bila sampai tu nampak macam tak puas hati tuan-tuan. Dia memang besar macam ini pokok nenas ke pokok serai ni. Dia macam pelik sikit. Tapi ukur lilit minimum yang kita kita cadangkan adalah 15 cm. Sekiranya tuan-tuan ambil pita pengukur, tuan-tuan ukur buat ukur lilit tu 15 cm, maknanya benih tersebut berpotensi untuk hidup. Cuma dia jangan pecah, jangan pecah, jangan busuk gitu je lah. Okay? Sekiranya berlaku pecah busuk tu memang tak boleh hidup lah. Tapi sekiranya tuan-tuan dapat benih-benih kecil yang tuan-tuan rasa macam tak boleh hidup ke apa, tapi ini adalah saiz minimum. Satu kaki panjang 15 cm, 15 cm ukur lilit. Okay, tuan-tuan dapat Okey, kaedah penyimpanan tanaman nenas. Okey, sekiranya tuan-tuan menerima jumlah yang banyak, tuan-tuan 20,000, 30,000 satu kali penerimaan. Okey, tidak sempat nak tanam. Okey, pastikan tuan-tuan menyimpan benih itu di tempat yang teduh dan berlindung. Kalau boleh di bawah bumbung. Kaedah simpanannya seperti yang dalam gambar tu, pangkalnya diterbalikkan ke atas. Kerana pokok nenas ni seperti tuan-tuan tahu sifatnya adalah menakung air di tengah-tengah di celah-celah daunnya. Jadi sekiranya dia menakung air dalam tempoh masa yang lama, dia tidak ada pertumbuhan akar, dia akan membusuk. Jadi kalau tuan-tuan nak simpan, beginilah caranya, diterbalikkan anak benih itu. Okey. Dan simpan di tempat yang teduh dan berlindung. Sekiranya nak simpan di bawah bumbung adalah lebih baik. Okey, tempoh penyimpanan tidak lebih daripada 1 bulan. 1 bulan ni maknanya masih dalam waranti lah tuan-tuan. Pernah juga saya simpan benih ni sampai 4 bulan. Tapi kalau yang tak biasa tengok benih nenas ni, 4 bulan tu memang dia akan anggap pokok matilah. Jadi kita tak galakkanlah sekiranya tuan-tuan tidak berpengalaman dalam pemerhatian anak benih nenas ni, jangan simpan terlalu lama. Okey. Sekiranya dapat dalam jumlah yang banyak, macam saya cakap tadi, tuan-tuan ada 2 peringkat utama yang untuk tanaman untuk projek nenas ni. Peringkat penanaman tu memerlukan tenaga kerja yang ramai. Jadi untuk satu-satu penerimaan ni, bolehlah tuan-tuan hadkan penerimaan untuk bagaimana tuan-tuan nak menguruskan penanaman tu. Okay? Berapa kekuatan tuan-tuan satu hari untuk bertanam nenas. Jadi kalau tidaklah nenas-nenas yang berlebihan penerimaan tu tersadai melebihi 1 bulan, dia bermasalah lah. Okay. Bolehlah, mana tuan-tuan perlu rancang macam mana tuan-tuan nak nanam. Okey, rawatan sulur. Okey, sebelum tuan-tuan memulakan aktiviti menanam, selain daripada racun kawasan yang tuan-tuan telah sediakan tapak tu, kan? Rawatan sulur juga adalah digalakkan untuk tuan-tuan buat. Sekiranya tuan-tuan mengambil benih daripada pembekal-pembekal benih berdaftar dengan Lembaga Pendasaran Malaysia, rawatan sulur tu memang kita sudah wajibkan sebelum sulur-sulur tu dibekalkan kepada pengusaha-pengusaha. Lembaga Nenas mewajibkan pengusaha penghantar pula. Sebelum penghantaran benih itu memang kita wajibkan
untuk buat rawatan benih lah, rawatan sulur ni dengan rendaman-rendaman benomil dan juga malathion lah yang biasanya kita buat. Ada juga guna racun kulat yang mahal-mahal sikit macam Elliot apa semua kan. Tetapi selepas penerimaan sebelum menanam adalah digalakkan tuan-tuan membuat juga sekali lagi rawatan ni, rawatan benih ni sebelum tuan-tuan tanam. Ini adalah untuk double protection je lah. Okay? Sebab benih nenas ni tuan-tuan tahu dia sangat sensitif lah dengan kulat dan juga serangga. Terutama semut koyak. Okay? Semut koyak dan juga sekiranya ada dua haiwan ni, dua serangga ni, dia akan ada serangan kulat dan sebagainya lah. Okay, itu racun-racun yang kita cadangkan, malathion ataupun benomil, ataupun sekiranya tuan-tuan tahu apa-apa racun serangga dan juga racun kulat yang sesuai, tuan-tuan boleh gunakan, tidak ada masalah. Okay, racun serangga dan racun kulat ni terpulang kepada tuan-tuan menggunakan apa pun. Okay. Okay. Boleh ke kita campur dua ni? Untuk buat rawatan sulur benih, boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah untuk tuan-tuan campur racun serangga dan racun kulat untuk rawatan. Sebab rawatan rendaman ni biasanya kita akan ambil, kita akan muatkan benih-benih tu dalam satu raga dan kita rendamkan dalam satu kolam tadahan ke apa-apa. Carilah saiz yang besar sikit untuk mudahkan kerja-kerja merendam benih. Rendamlah dah lebih kurang, jangan sampai seminit lah tuan. Tuan-tuan rendam kocak-kocak sikit, agak dia masuk kat celah-celah daun tu. Lepas tu toskan sekejap, biarkan kering, boleh tanam terus. Okay? Okay, ini kaedah rawatan sulur dan ni adalah kesan serangan lah. Inilah yang kenapa kita buat rawatan sulur ni. Ni rawatan sulur ni kalau tuan-tuan ni, inilah antara yang kesan serangan tu yang tuan-tuan nampak tu, itulah yang kita hendak elakkan. Okay, serangga ni dia duduk dekat celah-celah daun nenas ni. Jadi perlulah ada rawatan untuk kita kawal. Kalau orang dulu-dulu kata kita potong sikit pangkal dia, sunat sikit kan. Ada yang cakap sunat sikit, ada yang siat daun tu. Orang lama-lama kata siat sikit daun yang bawah tu buang. Boleh buat tapi ia memakan masa lah. Dia akan memakan masa, dia akan jadi delay lah tuan-tuan punya projek tu punya jangka masa. Okay? Ini kalau tuan-tuan tengok ni, takungan air yang sesuai lah. Maknanya sekiranya banyak, buat beginilah, cari satu takungan air yang besar untuk kita rendam kan. Tak payah buka satu-satu tuan-tuan. Kalau berikat macam ni pun tak apa. Tuan-tuan masuk je dengan ikat-ikat ni, kemudian baru buka tanam. Okay. Okay, kita masuk tajuk kedua, penanaman. Dan dalam penanaman ni kita ada peralatan dan kaedah menanam lah. Okay. Okay, peralatan tanaman nanas biasanya kita gunakan kayu tugal. Kayu tugal ni kayu untuk kita buat lubang di batas ataupun di tanah gambut, tak ada batas lah, di lining lah. Okay, cangkul untuk buat tanaman dan tali untuk meluruskan barisan dan menandakan jarak pokok. Okay, dalam satu baris pokok tu, kita lihat di ujung slide tu ada sistem jarak tanaman. Okay. Kita ada peralatan lah. Okay, kayu pancang untuk menentukan lorong dan barisan. Okay. Tanaman dia, kaedah tanaman nenas ni sama ada tuan-tuan nak buat monocrop, tanaman nenas sahaja sebesar-besar seluas-luas mata memandang tu, ataupun bersama dengan tanaman-tanaman lain, sama ada tanaman kekal seperti kelapa, getah, sawit dan buah-buahan dusun, ataupun tanaman-tanaman seperti cili, terung, pisang dan sebagainya lah. Tapi tuan-tuan perlu ambil kira juga apakah ancaman-ancaman tanaman-tanaman yang tuan-tuan hendak campur bersama tanaman nenas. Kerana tidak semua tanaman
sesuai ditanam bersama dengan nenas. Okey, kerana seperti tanaman-tanaman yang seperti cili, terung, okey, dia berkongsi serangan yang menentukan, seperti koya. Koya di cili dan koya di nenas merupakan perosak yang biasa kita jumpa dan kesan dia adalah sangat-sangat serius, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perlu lihat bagaimana tuan-tuan perlu menangani masalah-masalah sekiranya tuan-tuan hendak mencampurkan tanaman-tanaman lain bersama dengan nenas. Okey, sistem jarak tanaman yang biasanya kita lembaga nenas galakkan adalah sistem tanaman 2 barisan. Okey, dengan jarak tanaman 3-2-1 ataupun 4-2-1. Apa 3-2-1, apa 4-2-1 ni tuan-tuan 4-2-1 dan 3-2-1, 4 itu adalah lorong kerja ataupun 3 itu adalah lorong kerja. 2 kaki adalah jarak tanaman di dalam barisan, okey, ataupun di atas batas, dan 1 kaki itu adalah jarak antara pokok ke pokok di dalam barisan, 2 baris. Okey. Okey, kita tengoklah tuan-tuan contoh dia. Okey, begini tuan-tuan. Okay, ini adalah contoh pokok yang di atas tu, gambar di atas tu yang tak lining betul-betul lah tuan-tuan. Tak tarik tali lah senang cerita. Dia tak buat muka dan tak tarik tali, cantik juga tuan-tuan. Macam ini tak ada masalah, boleh juga. Cuma jumlah pokok ni dia akan bermasalah tuan-tuan. Jumlah pokok ni tidak akan cukup. Tuan-tuan kalau tanam macam ni, tuan-tuan akan rasa banyak dah ni. Tapi masalah lah, berbanding dengan gambar yang di bawah tu adalah nampak lebih tersusun. Tuan-tuan Okey, kepadatan pokok sekiranya tuan-tuan menggunakan sistem 3 kaki jalan, 2 kaki barisan dan 1 kaki nenas di dalam baris, itu adalah jumlah kepadatan tuan-tuan Tuan-tuan akan dapat lebih kurang 17,424 pokok per ekar. Ini adalah pengiraan di atas tanah rata, tidak ditolak dengan apa-apa benda yang ada di atas tanah tersebut, termasuk parit dan juga jalan tuan-tuan Jadi kalau tuan-tuan nak buat flat sheet tak ada pondok, tak ada pokok lain, tak ada parit, ini adalah jumlah yang optimum untuk 1 ekar, 17,424 pokok. Okey, sekiranya jarak tanaman tuan-tuan, jarak lorong kerja tuan-tuan besarkan kepada 4 kaki, mana kepadatannya adalah 14,500 pokok untuk 1 ekar. Okey, boleh tuan-tuan nampak ini flat tau. Kalau ni memang tak tolak parit, tak tolak apa-apa benda yang ada lah. Ada kolam ke, ada pondok rehat ke. Untuk 1 ekar memang 17,000. Sekiranya ada benda-benda seperti parit, ada busut besar kat tengah kebun tuan-tuan tu, so mana kepadatan tu akan berkurang. Jadi macam yang saya cakap tadi, untuk 1 ekar biasanya tanaman tu adalah antara 12,000 hingga 22,000. Tengok pada keadaan kawasan tanah tuan-tuan. Okey, ini adalah cara bagaimana tuan-tuan membuat pengiraan untuk 1 ekar tanah tuan-tuan bertanam dengan pokok nenas. Okey. Okey, ini adalah CV-nya di sebelah kanan saya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok sebelah kanan lah. Sebelah kanan ke sebelah kiri ni yang ada nombor-nombor ni. Okey, 43,560. Apa itu 43,560 ni tuan-tuan? 43,560 kaki persegi tuan-tuan 43,560 kaki persegi ini adalah keluasan 1 ekar untuk dalam kiraan kaki. Okey. Okey, dia perlu dikalikan dengan 2 dan juga 3/2 tu perlu ditambahlah. 3 dan 2 tu adalah
jarak 3 kaki tu lorong bekerja dan 2 kaki adalah batas lah. Saya cerita batas lah. Jadi jumlahnya adalah 17,424 pokok untuk 1 ekar. Okey, ini adalah untuk kiraan flat lah, tidak termasuk apa-apa halangan yang berada di atas tanah tuan-tuan. Okey. Teknik menanam. Okey. Kedalaman dan saiz lubang akan memberikan kesan pertumbuhan pohon pokok. Pokok lilit kayu tugal perlu disesuaikan dengan saiz benih. Kedalaman lubang ditanam tanaman disyorkan adalah 4 hingga 6 inci. Jangan terlampau dalam dan jangan terlampau cetek, tuan-tuan. Sekiranya terlampau cetek, dia akan jadi seperti gambar rajah yang pertama tu. Pokoknya akan sending dan juga dia tidak akan tahan lama. Sekiranya dia dapat membesar, sekiranya pokok itu telah berbuah, dia akan rebah kerana tidak dapat menampung berat buah dan juga berat pokok yang juga menakung air. Okey, jadi jarak antara 4 hingga 6 inci ni adalah sesuai dan perlu ditanam dengan padat. Jangan tergantung juga, tuan-tuan. Jika terlampau dalam, tubang sampai 10 inci ataupun 2. Sedangkan benih tuan-tuan ni yang perlu ditanam adalah lebih kurang 4 inci saja. Lebihan lubang ni, lebihan longkong udara ni, sekiranya tanah tuan-tuan tu berlubang begini, dia akan mengumpul air. Dan seperti yang tuan-tuan tahu, pokok nanas ni sangat sensitif dengan air. Dia akan membusuk di pangkal dia, tempat pertumbuhan akar ni. So dia akan tidak ada pertumbuhan pokok ni tidak berjaya lah. Sama ada dia akan membusuk dan dia menjadi penyakit dan membuat jangkitan kepada pokok-pokok di sebelahnya pula. So dia akan mendatangkan masalah kepada kita. Okey. Ini kaedah tanaman. Sama ada tuan-tuan ingin bertanam secara tunggal di tanah mineral atau di tanah gambut, ataupun tuan-tuan secara kontan bersama dengan tanaman-tanaman lain, sama ada tanaman kekal ataupun tanaman sementara. Okey. Okey, tuan-tuan. Ini adalah contoh bertanamlah daripada penyediaan kawasan. Tuan-tuan buang semua tunggul-tunggul ni. Okey, tuan-tuan. Perlu saya ingatkan di sini, segala benda, segala tunggul-tunggul, akar-akar kayu tu seboleh-bolehnya tuan-tuan bersihkanlah sebersih-bersihnya, kerana kayu-kayu yang mereput dalam tanah ni dia akan menjadi hos kepada serangga-serangga yang dapat membuatkan pokok nanas kita ni membusuklah. Okey, tuan-tuan. Contohnya seperti akar getah ataupun tunggul sawit yang membusuk tu, tuan-tuan. Dia sebenarnya inokulum kepada serangga-serangga yang dapat menyebabkan pokok-pokok nanas kita ni pertumbuhannya terencat ataupun menyebabkan pokok-pokok nanas kita mati. Jadi seboleh-bolehnya tuan-tuan bersihkanlah sebersih-bersihnya. Okey, kalau itulah caranya. Okey, tu di tanah gambut tadi, yang ni di tanah mineral lah. Macam mana nak dapat batas cantik macam ni, tuan-tuan? Memang dia bersama-sama lah, tuan-tuan, antara jentera dan juga manual. Memang kalau nak cantik batas ni sebenarnya memang manual lah. Ataupun saya tengok di Facebook, di YouTube tu memang banyak orang buat sekarang ni jentera-jentera kecil. Power tiller tu dia modified sikit, dah jadi dah jadi tanah tu boleh dinaikkan ke atas pula untuk buat batas. Jadi power tiller tu memang tak besar lah kan, dalam 2 kaki, 3 kaki tu memang sesuai lah. Kalau tuan-tuan rasa bersesuaian menggunakan jentera-jentera kecil tu, boleh, tak ada masalah. Okay? Kalau biasa-biasanya saja, beginilah, perlu tuan-tuan roto piring, bajak piring, tanah-tanah yang keras ni, piringlah 2-3 kali, zigzag, selang-seli, daripada utara, memulai daripada utara habis kat selatan, lepas tu start balik daripada timur pergi barat, lepas tu patahkan balik tenggara pergi mana? Timur laut. Macam itulah, tuan-tuan. Lepas tu pastikan juga diroto halus.
Okey, dirotok halus, buatlah 3-4 kali juga sebelum tuan-tuan buatkan batas. Okey, jadi selepas batas tu bolehlah. Sebab yang ini semua nanti di dalam analisis kewangan tu tuan-tuan perlu kira ni. Sewa jentera satu hari berapa, satu hari jentera boleh buat berapa ekar. Jadi dia termasuk semua di dalam kos-kos yang tuan-tuan perlu ambil kira untuk jalankan projek nenas ni. Dia pulangan dia besar, risikonya pun tinggi tuan-tuan tak nak menenas ni. Tapi dia punya modal pun besar lah.